Nabi tidak bertasbih, inilah orang panggil itlaqil juz. Termasuk dalam bab itlaqil juz wa iradatil kull. Kalau belajar balaghah dia reti lah. Itlaqil juz wa iradatil kull, sebut sebahagian tapi maksud semua. Sebab apa? Sebut hak penting. Salah satu perkara yang penting yang ada dalam sembahyang, iaitu tasbih, ada dalam sembahyang. Tapi bukan maksud tasbih itu saja. Maksudnya sembahyang itu semua sekali. Maksudnya sembahyang itu semua sekali. Fafihil mualat. Dalam hadis ini juga kita dapati mualat. Mualat ni mana berturut-turut lah di antara dua sembahyang yang dijamak tu. Jangan senggan, jangan lama terpisah. Tidak ada khilaf tentang masalah ni. Memang tidak ada senggan ni Nabi SAW buat ni. Memang tidak ada senggan. Lepas pada maghrib, lepas tu insya selalu. Hak ni tidak ada khilaf. Tetapi adakah hak khilafnya? Adakah mualat itu syarat bagi jamak atau tidak? Itu khilaf. Hak Nabi SAW buat tu tak ada senggan dengan mualat tu tak ada khilaf. Semua terima tu. Cuma kalau orang buat dengan ada senggan, macam mana? Syarat atau tidak mualat itu? Mengikut pendapat yang sahihnya di sisi kita, kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, iaitu tidak syarat. Bahkan ia sunat, molek saja kalau buat mualat. Kalau lepas pada tu lama sikit pun tak apa. Duk gimari. Tidak mualat lah. Makan nasi kalau kita kata. Setengah-setengah ulama tak rasa makan nasi lama tu. Taklah kita kata buat benda lain lagi ke? Walau bagaimanapun, setara mana senggat, tu khilaf pula. Nak ayatnya benda khilaf tu banyak. Setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i kata syarat. Mana kena mualat, kena berturut-turut, jangan senggan. Ini dalam masalah jamak takhir. Kalau jamak takdim, semua kata tak ada khilaf tu. Syarat kena mualat. Yang ni kalau jamak takdim. Yang ni sembahyang insya dalam waktu maghrib, kena mualat. Lepas sembahyang maghrib tu kena selalu sembahyang insya. Tak boleh tidak ada mualat. Hak boleh tidak mualat saat ni, ada khilaf saat ni dalam masalah jamak takhir. Kemudian kita pergi lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyenggeng di situ, baring di situ, sehinggalah naik fajar di Muzdalifah tu. Dan dia bersembahyang fajar hina tabayyana lahu subhu bi adhanin wa iqamatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang fajar, yang ini bersembahyang subuh, ketika nyata kepadanya subuh. Yang ini sebaik saja masuk subuh dia bersembahyang dengan azan dan iqamah. Satu azan dan satu iqamah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Muzdalifah. Lepas pada hak tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyenggeng ataupun baring di Muzdalifah. Sampai di sini ada beberapa masalah pula yang perlu kita ketahui. Yang pertama, mabit ataupun bermalam di Muzdalifah pada malam nahar, yakni malam yang ke-10. Lepas pada wukuf ke apa tadi tu, malam yang ke-10 dah lah ni. Malam yang ke-10. Maklum dah kita kira ni, sebab malam ni malam Khamis. Kita kira cara Islam lah. Yang ni esok hari Khamis. Maknanya pasal dia start dengan malam dulu, malam Khamis. Supaya juga di sini malam yang ke-10, bukan hari yang ke-10, malam yang ke-11 tu. Malam yang ke-10 tu maknanya hari yang ke-9 malam tu malam yang ke-10. Kita faham lah ni belakang. Tetapi kalau mengikut cara orang putih ni, cara biasalah, kalender biasa ni ataupun waktu biasa ni, dia kira kalau hari ni malam Rabu, bukan bukan malam Khamis. Gitu. Hari Rabu malam Khamis. Rabu malam dia panggil. Ni malam ni malam Rabu. Kalau kita tengok dalam, kita nak naik kapal terbang, kau nak beli tiket kau apa, dia kata lagu tu lah. Mana hari Rabu malam.
Ni malam ni bukan malam Khamis ni paling. Tapi kalau cara Islam ni, cara mengikut bulan ni, perkiraan bulan, peredaran bulan, bukan mengikut peredaran matahari, malam ni malam Khamis. Ni malam yang ke-10. Mabit di Muzdalifah pada malam nahar. Nahar itu hari yang ke-10, hari raya haji itulah. Ba'da daf'i, selepas berangkat daripada Arafat, nusuk itu adalah termasuk salah satu ibadat haji juga. Pergi duduk bermalam di Muzdalifah itu termasuk dalam ibadat haji juga. Dan ini adalah satu perkara yang disepakati oleh ulama, ijma' ulama, semua terima bahawa bermalam di Muzdalifah itu sebagai satu nusuk, sebagai satu ibadat haji. Cuma yang khilafnya dari segi kedudukan hukum dia tu, hukum dia tu khilaf. Dari segi dia ni termasuk dalam ibadat haji, ya, semua terima. Tapi dari segi hukum dia, adakah wajib atau rukun atau sunnah? Tu khilaf pula. Khilaf antara tiga. Yang sahih daripada dua pendapat Imam Syafi'i, iaitu wajib. Wajib. Kalau seseorang itu tinggal, meninggalkannya dosa dia, tetapi hajinya sah, sebab dia meninggalkan yang wajib. Meninggalkan wajib ni sah, cuma dosa, dan dia kena bayar dam apabila meninggalkan yang wajib. Yang kedua, pendapat yang kedua, ini pun pendapat Imam Syafi'i juga. Dia kata sunnah, sunnah saja, tidak berdosa orang yang meninggalkan, dan tidak wajib dam, bayar dam. Sebab wajib bayar dam ni apabila dia meninggalkan yang wajib. Ni meninggalkan hak sunnah. Ini pun salah satu pendapat Syafi'i. Tetapi mustahab, yang ni molek, kalau dia tu bayar dam molek, tapi tidak wajib bayar dam. Tetapi sekumpulan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat rukun. Rukun. Padahal Imam Syafi'i tak ada kata lagu tu. Imam Syafi'i sama ada antara wajib dengan sunnah. Tetapi ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i kadang-kadang dia berpendapat tidak serupa dengan Imam Syafi'i sendiri. Tetapi orang panggil dia Syafi'iyah juga, ulama-ulama Syafi'i, sebab pada keseluruhannya mereka mengikut Syafi'i. Kadang-kadang ada juga dalam sesuatu masalah tu dia tak serupa, bahkan tak ikut Imam Syafi'i. Macam di sini dia kata rukun, tidak sah haji melainkan dengan bermalam di Muzdalifah, seperti wukuf di Arafat juga. Kata ni ada satu kumpulan ulama dalam mazhab Syafi'i, ashab Syafi'i juga, dia kata rukun, serupa dengan wukuf di Arafah juga. Di antara yang berpendapat begini Ibnu binti Syafi'i, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah. Muhammad bin Ishaq, bukan Muhammad bin Ishaq bin Yasar tu dah, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, orang panggil Ibnu Khuzaimah. Seorang tokoh ulama hadis. Dia ni termasuk orang-orang Syafi'i menyenaraikan dia ni sebagai salah seorang bermazhab Syafi'i, tapi dia ni tak serupa lah. Daripada imam-imam di kalangan tabi'in, 5 orang yang berpendapat begini, iaitu mabit di Muzdalifah ni adalah rukun. 5 orang. Siapa? Alqamah, Aswad, Sya'bi, Nakhai dan Hasan Basri. 5 orang ni kata mabit di Muzdalifah ataupun bermalam di Muzdalifah itu rukun. Oleh sebab itu, bila kita sudah tahu ni sampai ke peringkat ni, nakhilah ni antara rukun dengan tidak rukun, kita kena jagalah sedapat mungkin. Kena jagalah sedapat mungkin. Pasal apa? Nak melera. Ini orang panggil syubhat juga ni. Syubhat. Jangan kita ingat syubhat ni mak jual beli gitu saja. Tak. Syubhat ni pun ada juga dalam amalan, dalam ibadat, dalam gapo ni ada syubhat ke dia? Syubhat khilaf orang panggil. Syubhat khilaf. Syubhat khilaf. Syubhat khilaf ni kalau antara sah dengan tidak sah, tu berat tu. Berat tu. Molek kita ambil tahu. Ambil kira. Sebab apa? Kalau kita tak jaga ni, boleh jadi sebenarnya kita tak sah. Tapi oleh kerana kita ada ikut cara lain, mudah-mudahan sah lah. Kira dari segi zahir tu Allah SWT terima lah. Moga kita ada sandaran dah. Tapi kalau nak kiranya, mana antara sah dengan tak sah? Kalau antara halal dengan haram, mana? Tak tahu lagi. Kalau kita buat takut-takut jatuh dalam hak haram. Bila kita buat syubhat. Syubhat lah ni.
Ni lah hak syubhat. Apabila kita buat ni, mana tahu, takut kita termasuk di dalam hak, kita nak buat ni, kita kamak kau jadi. Rupanya tidak betul balik orang kata rukun, walaupun hakikatnya kita tidak tahu, tetapi molek kita melera lah. Inilah masalah syubhat ni. Syubhat khilaf orang panggil. Syubhat khilaf tu banyak pecahan dia pula. Tetapi hak beratnya antara sah dengan tak sah, antara halal dengan haram. Itu syubhat khilaf. Kita kena melera. Sedapat mungkin lah. Supaya juga macam dalam mazhab Malik, ambil air semaya kena sapu semua rambut. Kalau tak sapu semua, tak sah air semaya. Bila tak sah air semaya, tak sah semaya. Hak semoleknya kita melera. Sebab antara sah dengan tak sah. Walaupun Syafi'i kata sapu sikit, sah dah. Itu Syafi'i kata. Tapi Imam Malik kata tak sah. Sebab itulah seelok-eloknya kita ambil air semaya, kita jaga. Jaga tu. Setengah orang kata jaga sangat, sebab mana nak jaga. Hak kita boleh jaga, jaga. Hak kita tak boleh jaga, tak sah. Kita ambil jalan luar lah sikit, ada tempat-tempat, setengah-setengah tempat kita melera belakang. Misalnya sana yang anda sebut sana, orang tu jual ikan, jual udai, jual soto, apa, payah kepada dia, kecuali dengan mengikut mazhab Syafi'i. Hak tu dia ambil orang mudah lah. Tetapi dalam kes-kes lain, ya dia boleh buat, ya dia mampu buat. Semolek-moleknya dia jaga semua mazhab, semolek-molek. Mana dia mengelakkan diri daripada syubhah khilaf tu pun kena elakkan diri, kecuali kalau payah kepada dia, lain dah. Dengan kita menjaga begitu, dia ada kelebihan juga, termasuk dalam orang yang menjaga diri daripada syubhat juga. Baiklah. Mengikut sunnahnya, seseorang itu kena berada di Muzdalifah itu hingga dia bersembahyang subuh di sana. Itu mengikut sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Kecuali kepada orang-orang yang lemah. Mana kalau dia nak berakak sekali dengan orang ramai ni, boleh jadi bersosok-sosok sangat susah jadi. Bolehlah dia. Sunnah juga, iaitu dia boleh berangkat sebelum subuh lagi. Boleh berangkat. Tetapi kalau dalam keadaan dia ni orang yang kuat, orang mampu, hak sunnahnya, hak lebih moleknya, iaitu dia sembahyang subuh di situ. Sekurang-kurangnya hak jadi dah, kira sah dah duduk bermalam di Muzdalifah tu, kira jadi dah, sekurang-kurang. Hasil tu pula ada beberapa pendapat pula. Yang sahihnya seketika daripada separuh yang kedua malam. Yang ni malam nahar tu, malam yang ke-10 tu, separuh yang kedua. Separuh yang pertama ni kita kata mulai jatuh matahari tu sampai pada pukul 12 malam, kita kata. Lepas pada pukul 12 malam duduk semetak pada masa tu, kira jadi dah tu, sah dah tu. Yang kedua, seketika fitness fithani atau ba'dal fajr, selepas daripada masuk fajar dah, sebelum terbit matahari, boleh lagi dikira duduk. Kalau katakanlah dia sesak mana-mana sampai situ baru pada masa tu, katakanlah boleh lagi, dikira lagi. Mana tidak kata bermalam tu nak kena tidur nyenyok situ, tidak, kena duduk situ. Pendapat yang ketiga iaitu sepanjang malam. Ni agak lama lah, kena sepanjang malam kena duduk situ, barulah orang panggil bermalam di Muzdalifah. Ini ada khilaf lah. Masalah yang kedua, hak mengikut sunnahnya, seseorang tu kena sembahyang subuh paling awal, lebih awal daripada hak skala-skala. Bila saja masuk waktu subuh, sembahyang selalu. Itu hak mengikut sunnahnya. Ini yang dapat kita faham daripada hadis-hadis ini. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi yang mengatakan sembahyang subuh ni hak moleknya, hak pahala banyak, alah kelewat, cerah-cerah sedikit tu. Dia isfar. Dia pakai hadis isfar, asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr. Dia pakai hadis tu. Kerjakanlah sembahyang subuh tu pada waktu isfar. Waktu isfar ni waktu cerah-cerah dah sikit-sikit, tapi tak terbit matahari lagi, sekitar 20 minit 20 minit atau 25 minit